Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 mengenai persamaan linear. Okey, jadi apakah itu persamaan linear? Okay, apa itu persamaan linear? Untuk mengenali pasti persamaan linear, yang pertama, dia mesti melibatkan lebih daripada satu ungkapan. Okay, yang kedua, kuasa pemboleh ubahnya adalah 1. Okey, macam contoh, okey, kita tengok contoh A, y tambah 1 sama dengan 3. Okey, ini adalah contoh persamaan linear. Okey, pasal apa? Kita tengok balik. Okey, kamu tengok dekat contoh A ni, dia mempunyai lebih daripada satu ungkapan. Okey, ada satu, ada dua ungkapan. Dan juga pemboleh ubah dia adalah kuasa 1, yang mana y merupakan pemboleh ubah. Okey, kuasa 1. Macam mana kita tahu kuasa 1? Okey, biasanya kalau kita ada y, atas ni kita tak tulis apa kan? Okey, maksudnya kuasa 1 lah ni. Okay, ini kuasa 1 lah. Okey, biasanya kita tak tulis apa. Maksudnya itu adalah kuasa 1. Sebab itu y tambah 1 sama dengan 3 merupakan persamaan linear. Okey, cuba tengok B pula. Okey, B 2x tambah y sama dengan 5. Okey, adakah ini suatu persamaan linear? Ya, ia merupakan satu persamaan linear. Okey, kita tengok ada dua ungkapan. Okey, lepas tu okey, kalau kita tengok pemboleh ubah dia iaitu x dan y masing-masing mempunyai kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey, kuasanya adalah 1. X kuasa 1, Y kuasa 1. Okey, baik. D. Contoh D. Adakah contoh D suatu persamaan linear? Okey, jawapannya adalah tidak. Okey, kenapa tidak? Okey, cuba tengok. Walaupun terdapat dua ungkapan algebra, tetapi kita tengok ciri yang keduanya. Okey, pemboleh ubahnya mempunyai kuasa 2, iaitu kuasanya lebih daripada 1. Sebab itulah ia bukannya persamaan linear. Okey, nah. Okey, kita masuk subtopik dalam persamaan linear iaitu 2.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, tadi kita tahu apa itu persamaan linear, iaitu persamaan linear dia mesti lebih daripada satu ungkapan dan kalau ada pemboleh ubah kuasanya mestilah ada kuasa 1 sahaja. Okey, kalau persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dalam subtopik ini maksudnya okey, dalam satu persamaan linear tu kena ada satu sahaja pemboleh ubah. Itu yang membawa masukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, baik. Okey, contoh, kita tengok contoh A. Okey, 2xy tambah 1 sama dengan 3. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, jawapannya adalah tidak. Contoh A bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kerana, kalau kamu perasan, pemboleh ubah dekat sini ada 2. Okey, yang pertama adalah X, yang kedua adalah Y. Okey, kalau persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okey, pemboleh ubah kita kena ada satu sahaja. Disebabkan contoh A ada 2 pemboleh ubah, jadi jawapannya adalah salah. Okey, kalau tengok B, contoh B, A tambah 2 sama dengan 3. Okey, ini adalah jawapannya ya. Ini merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana bagi B, pemboleh ubah dalam persamaan linear ini ada satu sahaja iaitu A. Okay, nah.
P tambah 5Q sama dengan 1. Adakah ini persamaan linear? Okey, jawapannya adalah tidak. Sebab kita ada 1, 2 pemboleh ubah dekat sini. Okay, ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, soalan contoh D. Okey, 1/2x tambah xy sama dengan negatif 7. Okey, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, jawapannya adalah tidak. Kerana di sini untuk persamaan linear ini kita ada 2 pemboleh ubah iaitu x1 dan juga y. Okay, walaupun kat sini ada x, sini ada x, kita kira sebagai satu pemboleh ubah. Okay, x adalah pemboleh ubah yang sama. Lepas tu kita ada y. Sebab tu 2 pemboleh ubah. Jadi ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, tadi kita sentuh sikit apa itu persamaan linear dan juga persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Jadi, sekarang kita akan belajar macam mana nak tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan yang diberi dan begitu sebaliknya. Maksudnya kat sini apabila diberi satu pernyataan, macam mana kita nak tulis persamaan linear. Okey, contoh 1. Okey, apabila 10 ditolak daripada 3 kali suatu nombor, hasilnya ialah 7. Okey, kalau kamu dapat soalan berbentuk begini, kita kena keluarkan dulu isi penting dia. Contoh, okey, apabila 10 ditolak. Okey, daripada 3 kali suatu nombor, hasilnya. Okey, dekat sini, okay, keyword dia, apabila 10 ditolak, jadi kita akan menggunakan operasi tolak. Okey, daripada kiranya, okey, 10 ni kita akan tolakkan daripada 3 kali suatu nombor. Okey, kalau dia cakap suatu nombor maksudnya adalah pemboleh ubah. Kita boleh letak kat sini pemboleh ubah. Okey. Hasilnya ialah 7. Okey, kalau ada hasilnya maksudnya adalah sama dengan. Jadi kat sini kita boleh tulis 10. Okey. Ditolak daripada 3 kali suatu nombor. Maksudnya 10 ni dia tolak daripada 3 kali suatu nombor. Okey, letak mana-mana pemboleh ubah. Okey, sekarang cikgu nak letak suatu nombor tu cikgu wakilkan sebagai P. Okey, sini P. Okey. Hasilnya adalah hasil sama dengan ialah 7. Jadi jawapan kita adalah 3P tolak 10 sama dengan 7. Okey. Contoh 2. Okey, soalan dia, apabila suatu nombor digandakan 5 kali, hasilnya ialah 18. Okey. Jadi kat sini keyword dia adalah suatu nombor. Ini maksudnya adalah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah kamu nak letaklah huruf apa pun boleh. Tadi kita letak P, sekarang cikgu nak letak Q. Okey. Katalah suatu nombor kita adalah Q. Digandakan. Okey, apa maksud gandakan? Dia melibat operasi? Ya, melibatkan operasi darab. Okey, 5 kali. Hasilnya ialah 18. Okey, seterus keywordnya adalah hasil, iaitu sama dengan. Okey, jadi apa jawapan kita kat sini? Apa persamaan linear kita?
Persamaan linear kita adalah, okey, suatu nombor digandakan, maksudnya adalah pemboleh ubah kita tadi adalah Q. Okey, digandakan darab 5 sama dengan, hasilnya sama dengan ialah 18. Okey, Q darab 5, kamu dah belajar linear algebra. Q darab 5 kita akan dapat 5Q. Jadi sama dengan 18. Okey, jadi ini jawapan kita. 5Q sama dengan 18. Okey, baik. Seterusnya contoh 3. Sebuah segi empat tepat mempunyai ukuran panjang h cm dan lebar 13 cm. Ungkapkan pernyataan di atas sebagai satu persamaan linear jika perimeter ialah 50 cm. Okey, baik. Kalau dapat jawab soalan yang mempunyai bentuk begini, kamu buat 1/1. Okey, ayat yang pertama. Sebuah segi empat tepat mempunyai ukuran panjang 8 cm dan lebar 13 cm. Jadi, kalau tak nampak bayang tu, buat satu segi empat. Okey, dia kata panjang 8 cm kat sini. Okey, lebar dia 13 cm. 13 cm. Okey, betul? Okey, dia kata ungkapkan pernyataan di atas sebagai satu persamaan linear jika perimeter dia adalah 50 cm. Okey, macam mana kita nak kira perimeter? Okey, kamu dah belajar nak kira perimeter macam mana? Ya, kita akan ukur bilik. Okey, katakan ni 13, ni H. Ni samalah, kan? Lebar 13, sini mesti 13, tinggi dia mesti sama. Jadi, kita akan tambahkan. Okey, kita akan tambah semua panjang tersebut lah. Okey. Jadi, yang pertama, 13 campur H campur 13 campur H. Dapat keliling. Jadi, perimeter dia adalah sama dengan 50. Okey, baik. Lepas tu nak buat apa? Yuk, susunkan dia punya pemboleh ubah. Jadi, okey, kumpulkan H tambah 13 tambah 13 sama dengan 50. Okey, boleh tambah ke? Ya, boleh. H dengan H sama kan? Okey, jadi kita boleh tambah kat sini. H tambah H jadi 2H. Tambah 13 tambah 13, kita akan dapat 26. Sama dengan 50. Okey. Jadi, inilah jawapan dia. Okey, nak? Okey, baik. Bagi meningkatkan kefahaman kamu, okey, kamu pergi kepada modul kamu, persamaan linear. Okey, buka muka surat yang kedua. Muka surat 2. Okey. Latihan pada subtopik 2.1.1. Okey, dekat sini ada 5 soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Cuba buat kelima-lima soalan tersebut. Okey, nah? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.